kelewatan 10.26 minit malam. Maafkan saya, ada hal yang tak boleh saya elakkan. Maafkan saya lah. Okey, sebentar lagi kita akan bersama dengan YB Menteri kita, akan masuk sebentar lagi. Dan ada beberapa soalan yang kita nak ajukan kepada beliau, dan saya hanya akan menaikkan 3 orang saja. 3 orang saja untuk bersama dengan YB Menteri, insyaAllah. Kita tunggu YB Menteri untuk masuk nanti, insyaAllah. Waalaikumsalam. Tap skrin dan share YB Timbalan Menteri kepada KPDN. Timbalan Menteri kepada KPDN, YB Fuziah Saleh. Akan bersama kita sebentar tadi. Sepatutnya pukul 10 malam, tapi saya terpaksa kelewatan sebab ada benda yang tak boleh dielakkan. InsyaAllah tap skrin dan share lagi korang. Merah hari ni, tu betul. Tap skrin dan share lagi korang. Waalaikumsalam. Salam Madani semua. Kita menunggu VIP kita malam ni, dan lepas sebenarnya YB akan bersama kita sampai pukul 11.30 saja. Lepas itu kita akan proceed dengan perbincangan kita macam biasalah, insyaAllah. Hai korang, tap skrin dan share. Saya nampak sekarang ni yang tap skrin hanya 5.8k je. Tap skrin lagi. Jangan lupa. Unbuster. Hai, Assalamualaikum. Yang baru join tu, tap skrin lagi. Hari ni, malam ni kita ada beberapa isu semasa lah yang nak dibincangkan. Sementara tu, kita tunggu sebentar. Rumah saya memang ramai orang. Jadi, jangan kisahlah ada suara-suara di belakang tu, biasa. Waalaikumsalam. Tap skrin dan share lagi. Waalaikumsalam. Jangan sampai jam 2 pagi. Kita biasa sampai pukul 3 kot. Tapi dengan YB ni kita sampai pukul 11.30 je. Dan saya akan naikkan beberapa orang je, tak ramai pun. Dan saya akan select sikit lah malam ni. Sebab kebanyakan mungkin juga kebanyakan soalan akan datang daripada saya. Sebab kita hanya ada sampai pukul 11.30. Mungkin hari ni tidak naikkan pun. Mungkin kita tengok bagaimana. Sebab tak, saya rehat lah tu tadi, tertidur. Sampai saya pukul berapa dah? Dekat pukul 10 dah, ya Allah. Ingatkan nak lelap kejap je. Jangan bagi aku budak kampung naik. Boleh juga sebenarnya, tak ada masalah kalau dia nak naik. Kita tak takut pun dengan dia. Sebab kita dah sedia dengan hujah-hujah kita. Malam ni dengan YB Fuziah Saleh. Sebentar lagi dia akan join kita. Lewat tidur. Dah tidur awal tadi tu. Dah tidur awal tadi. Saya kena main dengan Pisang TV sebab cutu Jemin. Alamak. Okay. Dah masuk dah. YB Fuziah dah masuk. Sekejap, saya nampak dah.
Waalaikumsalam. Tap-tap screen dan share-share. Lauk. Hari-hari live macam tak. Okey, YB dah masuk. Maafkan saya YB atas kelewatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, YB, walaupun sesi ni agak pendek, tapi saya rasa inilah sesi yang paling bermakna buat saya. Kenapa Sebab pertama sekali salam takziah kepada YB Fuziah khususnya. Besarkan skrin, baik, saya akan besarkan sekejap. Kerana telah kehilangan seorang sahabat dan juga nanti saya nangis lagi. Betul. Cik Yani, kami pun masih lagi dalam keadaan bersedih kan, sebab kehilangan seorang pemimpin yang amat committed dan cukup ambil berat berkenaan dengan isu rakyat. Jadi memang kami dalam keadaan yang merasakan kehilangan beliau. Semoga Allah SWT balas semua kebaikan beliau, insya-Allah. Saya terus pada soalan boleh YB sebab masa pun pendek sejam aja. Jadi apakah kelangsungan yang diteruskan oleh YB Fuziah selepas pemergian Allahyarham YB Menteri Datuk Seri Salihuddin Ayub dan beliau sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini, dan dalam usaha mengurangkan kos sara hidup yang khususnya golongan B40 lah yang memerlukan, sebab KPDN telah melancarkan inisiatif menu rahmah. Boleh YB kongsikan apa yang mesti sebelum ni dah banyak yang dikerangkakan, dah jadi, maknanya dalam masa sebulan akan datang atau 2-3 bulan akan datang daripada YB Allahyarham YB Salahuddin Ayub lah. Lepas tu sekarang ni bagaimana daripada segi pelaksanaan dan sebagainya lah, silakan. Okey. Terima kasih Cik Ani. Saya nak kongsi sesuatu berkenaan dengan inisiatif Payung Rahmah. Sebenarnya kita ada Payung Rahmah iaitu yang memayungi semua inisiatif Rahmah Menu Rahmah salah satu daripadanya. Di awal tahun dulu ianya tiba-tiba meletup Menu Rahmah. Kemudian kita ada menu Siswa Rahmah. Kita juga ada package Rahmah. Sekarang ni kita ada Bakul Rahmah, dan yang terkini Jualan Rahmah. Dan Jualan Rahmah ini memang saya sendiri yang lead, dan yang paling menarik sekarang ialah Jualan Rahmah Bergerak ataupun Kedai Cari Rakyat. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan inisiatif-inisiatif Payung Rahmah ni, saya cuma nak kongsi macam ni. Ini sesuatu yang bila kita lihat balik kan, kita renung balik, sebenarnya Allahyarham seolah-olah dah tahu beliau akan meninggalkan kami. Dan begitu banyak yang beliau telah amanahkan kepada saya sendiri untuk pimpin. Maksud saya perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara kecil. Contohnya baru-baru ini di mana kami, saya kongsi sikit lah perasaan saya lah bila saya melaluinya. Apabila kami ada retreat kementerian. Kami ada retreat kementerian di mana semua pengarah-pengarah bahagian-bahagian, departmen-departmen, negeri-negeri semua berkumpul lah. Dan Allahyarham meminta saya lead the direction, arah dan hala tuju kementerian. Itu satu tugas yang amat berat dan amat besar Jadi Alhamdulillah pengalaman saya sebagai corporate consultant tu saya boleh gunakan lah, dan saya bantu kementerian di dalam menentukan arah dan hala tuju. Tapi yang saya tersentuh sangat apabila tiba masa beliau menyampaikan amanat beliau bukan bercakap tentang apa yang kita bincang sebenarnya. Apa yang beliau cakap ketika itu ialah, dia kata kalau seseorang itu meninggal dunia dan diberi peluang untuk kembali ke dunia, dia kata seseorang itu tidak akan nak minta untuk solat,
tak akan minta untuk puasa, tak akan minta untuk baca Quran. Dia kata seseorang itu akan minta walaupun sekejap untuk bersedekah. Itu yang itu amanat beliau, bersedekah. Dia kata ya. Jadi bila dia cakap macam tu, macam dia sekarang bila kita fikir balik, maksudnya seolah-olah dia macam ada nak menyampaikan sesuatu ya. Dan kemudian dia kata maka semua-semua ni yang dia cakap, dia bercakap kepada pemimpin-pemimpin semua kan, head of department dan sebagainya, head of state, dan dia kata anggaplah segala usaha anda semua ini di tempat kerja, apa semua yang kita lakukan ini sebagai amal soleh, sebagai ibadah. Itu pesan dia kepada kami. Ya. Itu jadi saya kata dia bagi tugas yang berat-berat kepada saya, seperti menentukan arah dan hala tuju kementerian, kemudian mengetuai pasukan task force yang penting-penting ya, seperti menangani isu gula dan sebagainya. Jadi bila saya fikir balik ya Allah, mungkin ini cara beliau nak memastikan bahawa usaha beliau itu dapat diteruskan tanpa any hiccups. Maksudnya seolah-olah dia dah bagi baton tu tanpa kita sedar bahawa beliau akan melepaskannya ya. Jadi bila ianya berlaku, memang kita terperanjat sangat-sangat. Memang begitu mengejut, kerana petang sebelum beliau Allahyarham masuk hospital tu, petang tu beliau berada di Sintok ya, UUM, dan mengadakan sesi town hall dengan para pelajar. Even ketika itu ya, beliau sempat mengatakan berdakwah lagi. Dia kata jangan ingatlah jawatan ini besar, kalau menteri pun janganlah rasa kita benda tu jawatan yang besar. Dia kata it's nothing. Dia kata ya itu dia sempat lagi cakap petang sebelum malam tersebut Allahyarham sakit dan dikejarkan ke hospital ya. Jadi semoga Allah SWT berikan jalan yang baik dan juga kehendak beliau untuk meninggal dalam keadaan berjuang. Semoga Allah SWT ampunkan segala dosa, berikan amal ganjaran yang baik ya di atas segala usaha beliau membawa inisiatif Rahmah ini. Itulah saya nak kongsi. Dia seolah-olah dah tahu nak pergi, dan pastikan everything is fine. Dia pastikan kerja boleh jalan, dan Alhamdulillah itu juga membantu saya untuk terus jalankan kerja ya seperti biasa. Dan saya cover sikit-sikit lagi lah ya. Saya teruskan kerja seperti biasa, dan saya cover sikit-sikit yang dari segi appointment beliau tu. But saya tak lost lah, maksudnya kalau ada isu tu timbul, Alhamdulillah I am already in the know, dan saya memang sudah memahami isu tersebut. Baik. Okey, berkenaan dengan konsep rahmah ni ya, YB. Kita tahu konsep rahmah ni dah diperluaskan, bukan hanya menu rahmah ya, dah pergi ke Azia, dah pergi ke, saya rasa ada beberapa perkara lagi selain daripada jualan rahmah juga. Tetapi sampai sekarang kita lihat, adakah penggunaan jualan rahmah itu dah menyeluruh YB? Sebab ada setengah kawasan masih lagi mereka kata tak ada pun jualan rahmah di kawasan mereka atau sebagainya. Bagaimana tu? Saya nak cerita dekat kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian yang berada di atas talian. Apabila kita luluskan peruntukan di Parlimen untuk jualan rahmah sebanyak 100 juta ringgit, kita mula bergeraklah pada bulan April sebab lulus di Parlimen pada bulan hujung Mac, awal April. Jadi kita mula bergerak, dan sebelum itu kita buatlah jualan rahmah, tapi dia tidak ada peruntukan ya. Jualan rahmah itu atas inisiatif hypermarket, rakan-rakan strategik kita. Jadi tetapi apabila kita ada peruntukan itu, bagaimana kita lakukannya ialah kita inisiatif daripada pasar raya itu dalam 15% diskaun, dia beri diskaun. Kemudian kita bagi lagi, kita matchkan lagi dengan subsidi. Ya, jadi sebab itu kita boleh capai sehingga diskaun dalam 30%. Sebab itu harga dia amat-amat murah. Jadi kita ada 3 model.
Model yang pertama dalam premis, maksudnya dekat supermarket itu sendiri ataupun hypermarket ya, itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua, kita ada outside premise, maksudnya kita bawa jualan tersebut ke kampung-kampung melalui mengadakan jualan rahmah itu di dewan contohnya, di dewan orang ramai contohnya ya. Jadi ini model yang kedua. Tapi yang terkini yang kita lancarkan pada 16 hari bulan 6 baru-baru ini di Pulau Pinang ialah jualan rahmah bergerak. Jualan rahmah bergerak ini di mana kita ada lori. Ni kita konsep kita ialah konsep kedai cari rakyat. Kedai cari rakyat. Ini menarik. Kedai cari rakyat ini akan cari kawasan-kawasan apa orang kata, kawasan-kawasan low cost, PPR, kawasan-kawasan B40 dan terus target ke situ, dan lepas itu kita buka lori tu dan terus jual. Jadi di situ kita cut betul-betul dia punya orang tengah ni dan kita mampu offer harga yang amat baik kepada warga-warga yang mengunjungi kedai cari rakyat ini. Dan selalunya kalau kita bawa lori 10 tan ya Cik Yani, kita habis dalam masa 3 jam. Lori 10 tan. Maksudnya dengan beras, kalau beras ni beras import 5 kilo ya, beras import 5 kilo kita boleh jual RM12. Beras import 5 kilo. Kalau minyak 5 tan itu selalunya kita punya harga seeding RM30.90, kita boleh jual dengan RM25. Itu minyak 5 kilo. Dan kalau telur grade B RM12.90 satu tray, kita boleh jual dengan RM10. Dan sebagainya. Milo kita boleh jual RM17. Jadi ini antara harga-harga barang yang kita tawar di kedai cari rakyat ni. Dan Alhamdulillah kalau kita tengok dari segi statistiknya, jualan rahmah ini daripada kita mulakan, kita dah buat 1,193 program jualan rahmah setakat sehingga ujung Julai. Kemudian untuk jualan rahmah bergerak ni kita dah buat dalam 400 jualan rahmah bergerak di seluruh negara. 438 sehingga 3 bulan 8 sehingga hari ini ya. 438 seluruh negara. Tapi baru-baru ini sewaktu Yang Berhormat Perdana Menteri datang ke program Hari Pengguna Kebangsaan, beliau buat pengumuman dan tambah lagi RM50 juta untuk kedai cari rakyat ni. Jadi sehingga hujung tahun kita boleh buat 2 kali sebulan di setiap DUN. Cik Ani, itu target kita. 2 kali sebulan di setiap DUN. Maksudnya kalau satu parlimen ada 3 DUN, boleh 6 kali sebulan di parlimen tersebut. Jadi kalau tanya saya di kawasan mereka tak ada, tapi sebenarnya di setiap parlimen dan di setiap DUN sudah pun dilakukan. Mungkin tidak di kampung mereka, ya, tapi kalau ikut statistiknya di setiap DUN sudah dilakukan jualan rahmah. Ya, setiap DUN. Dia ada 640 DUN seluruh negara. Dan semua kita dah buat. In fact, saya bagikan KPI kepada pengarah-pengarah negeri. 12 hari sebelum Raya Haji baru ni, kita letak KPI untuk mengadakan jualan rahmah ini di setiap DUN. Dan Alhamdulillah mereka capai KPI tersebut. Ya, dan sekarang ini kalau dengan jualan rahmah bergerak, bila dah ada lori, kita sekarang ada dalam 20 lori. Jadi 20 lori ni bergerak dan insya-Allah akan ditambah dalam masa terdekat ya. Dia very fast bertambah jumlah lori ni. Ada 10 tan, ada 5 tan, ada 3 tan. Yang 5 tan tu yang kecil sikit tu boleh pergi ke boleh pergi ke kawasan kampung-kampung, balik pulau contohnya. Ada lori kecil, dia tak boleh lori 10 tan. Lori 10 tan tu pinggir-pinggir bandar, dia boleh masuk. Pada hari ini ada permohonan untuk masuk ke kamp tentera. Oh, dia orang kata dia orang pun nak juga jualan rahmah. Jadi kita sedang usahakan. Kepada baret polis juga ada permohonan yang insya-Allah kita akan usahakan. Dan juga ada permohonan juga untuk buat jualan rahmah di di college universiti. Para pelajar pun minta juga untuk buat jualan rahmah ya dengan barang-barang keperluan mereka.
Jadi itulah antara program-program jualan rahmah. So doakan kami, insyaAllah dengan peruntukan tambahan itu boleh kita tambah lagi kedai cari rakyat. Saya nak tunjuk dia punya gambar sikit. Kedai cari rakyat, dia lebih kurang macam ni. Kedai cari rakyat, logo dia, ni lori dia. Transporter dia bawa barang. Dalam tu ada beras, ada minyak dan sebagainya. Dan ayam Encik ni. Kalau ayam ni RM10, RM10 seekor. Kita boleh jual. Dan harga siling di pasaran ialah RM9.40 sekilo. Jadi Ayam pun dah murah kan ni YB? ya, betul. Ayam ni murah. Ni saya nak cerita ni Cik Ani Saya nak cerita ayam. Semalam dia punya national average pada 28 Julai dia punya national average ya. Harga ayam ialah RM8.53 sekilo. National average. Semenanjung RM8.47. Tapi pada satu hari bulan Ogos dia turun RM8.29 national average dan RM8.22 dia punya harga di Semenanjung. Sedangkan selama ini apabila kita bercakap kepada pemain-pemain industri, mereka cakap apa? Tak boleh turun. Mereka kata kos pengeluaran ayam ni tinggi. Mereka kata makanan ayam ni 97% daripada kos pengeluaran ayam. Dan mereka kata makanan ayam ni import. Sebab dulu-dulu negara kita tidak fokus kepada food security ya. Jadi negara kita tidak memberi tumpuan kepada makanan ayam ni. Jadi kita import. Bila kita import, kita terpaksa mengikut environment ya, pasaran dunia itu sendiri. Jadi oleh kerana 97% daripada kos pengeluaran ayam itu daripada makanan ayam, maka seolah-olah kita tak boleh nak turunkan harga ayam kerana harga makanan ayam itu tinggi. Jadi itulah yang telah diberikan oleh pemain-pemain industri kepada kami di KPDN. Tapi saya cuba melihat bagaimana kalau kita create the demand dalam pasaran ekonomi terbuka ya, demand and supply. Bagaimana kalau kita create the demand melalui cara jualan rahmah. Jadi semua jualan rahmah itu mendapat tarikan dan orang beli kat jualan rahmah ya RM10 seekor, maka market have to follow. Dan kita lihat ini sudah pun berlaku dengan penurunan harga ayam. Jadi insyaAllah kita tengok kalau di jualan rahmah di pasar raya pun sudah turun RM6 lebih sekilo, RM7 lebih sekilo. Yang tadi harga average ya, tapi RM6 lebih, RM7 lebih tu harga yang biasa ditawarkan di pasar raya. Kemudian minggu lepas ke 2 minggu lepas saya umumkan berkenaan dengan harga daging segar. Daging lembu segar yang kita dapat jual dengan harga RM27 sekilo. Cik Ani, RM27 sekilo. Mana nak dapat harga macam ni? Macam tak masuk akal. Itu adalah untuk daging segar. Daging segar, betul. Daging segar, bukan daging beku. Ya. Jadi kita umum. Ini 35 YB. 35, 38. Hari tu bila kita Hari Raya Haji, kita letak ceiling price 41 untuk daging segar. Jadi bila saya pusing dekat pasar tani, saya tengok betul lah mereka betul-betul jual RM41 ya harga ceiling, dan mereka kata memang tak boleh turun. Jadi apabila saya jumpa seorang penternak ni, dia memang ternak lembu dan dia tawarkan harga RM27. Dia kata dia boleh supply. Alhamdulillah kita announce harga itu RM27 sekilo di Pulau Pinang ya. Minggu lepas saya umumkan. Dan Alhamdulillah pada hari ini ada pasar raya yang dah nak engage. Tak lama lagi dia kata dia nak umumkan juga harga yang sama juga untuk daging segar, untuk dia punya rangkaian pasar raya tersebut. Jadi Cik Yani, I believe kita jangan terperangkap dalam keadaan kita boleh create the market punya demand. Ya, dengan jualan rahmah ni saya harap, saya doa jualan rahmah ini boleh dictate the market. Ya, dan dengan dictating the price dan
orang berpusu-pusu kepada jualan rahmah ini dan akhirnya the market have got to mengikuti trend ini. Sebab sekarang ini jualan rahmah ini sudah pun memberi manfaat kepada 2 juta pengunjung. Dan nilai jualan rahmah tu lebih pada 50 juta ringgit. Lebih dekat 54 juta ringgit pada hari ini. Jadi Cik Yani doakanlah seperti saya katakan tadi, kita boleh sentuh lebih ramai. Malas semalam saya rasmikan jualan rahmah di Kuantan. Dia orang komplain pula Cik Yani. Dia orang kata datang habis. Berpusu-pusu orang nak beli. Ya, jadi orang dah mula tahu, orang dah mula cari dan insyaAllah boleh pergi kepada KPDN laman rasmi ya, dan di situ ada link kepada apa orang kata KPDN negeri-negeri dan jadual jualan rahmah di negeri masing-masing. Jadi bolehlah kalau dalam DUN itu tak ada kat kampung kita tapi dalam DUN itu ada. Jadi carilah di mana jualan rahmah itu dilakukan dalam kawasan anda. Betul. Okey. Dekat kawasan saya di Terengganu biasanya kalau nak cari orang Terengganu cari jualan farma. Jualan farma pun dia ada. Dia ada juga rahmah, jualan rahmah ni. Dan berapa ekor ayam untuk RM10 sekilo kadang-kadang. Telur. Tapi limited lah untuk yang betul-betul murah tu. Yang dia macam jualan apa dia panggil lagi tu. Tapi Agro Madani. Nama dia Agro Madani. Yes, Agro Madani betul-betul. Yes, Dia masuk ke kampung-kampung lagi. Yang itu memang dia diuruskan oleh farmer ya. Agro Madani. Ya. Okey, soalan daripada Azam Baki, silakan Azam Baki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB Fuzia Saleh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan salam takziah buat YB dan seluruh warga kerja KPDN atas pembagian Datuk Seri Salahuddin Ayub. Okey, jadi sepatutnya tadi saya nak tanya pasal daging rahmah dengan harga ayam, tapi dua-dua dah terjawab. Tapi tak apa, saya nak tanya satu soalan, dua soalan lah lebih kurang. Satunya pasal kita dah tahu kebanyakan harga Asam, sebab kita ada 30 minit je lagi. Okey. Tapi soalannya macam agak berkaitan lah lebih kurang. Kita boleh jawab dalam satu jawapan. Berkenaan dengan harga makanan siap di kedai makan yang kebanyakannya, walaupun kita dah tengok harga-harga barang mentah banyak dah turun, tapi harga dekat kedai makan masih lagi macam tak turun. Kita tak nampak penurunan, especially dekat kedai-kedai macam kedai mamak apa semua kan. Jadi dan kita tengok kedai Aceh pun kebanyakan lah kedai runcit, kedai Aceh ni macam harga barangnya kurang terkawal. Jadi apakah usaha yang dijalankan oleh pihak KPDN dalam mengatasi masalah ni? Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Azam. Kalau kita tengok kepada harga, kita kena tengok kepada kadar inflasi dan indeks harga pengguna ya. Kalau kita tengok kepada kadar inflasi pada bulan Jun 2023, kadar inflasi bulan Jun 2023 ialah at 2.4%. Ini paling rendah dalam sejarah daripada awal tahun, daripada kita mengambil alih kerajaan perpaduan mengambil alih kerajaan ya, 2.4%. Jadi itu menunjukkan bahawa kita berjaya mengawal harga barang. Bila kita tengok pula kepada kumpulan makanan dan minuman, dan kita tengok kepada sub kumpulan makanan di luar rumah. Tadi Saudara Azam bercakap tentang sub kumpulan makanan di luar rumah. Memang kita tengok kadar inflasi itu masih agak tinggi. Akan tetapi dia mereda. Okey, dia mereda. Kalau kita tengok makanan seperti nasi ayam ya, kadar inflasi dia masih above the national average for inflation. Kalau inflasi, kadar inflasi national tu ialah 2.4, tapi untuk macam nasi ayam dia dah turun daripada 6.7 kepada 6.3. Dia masih ada inflasi tetapi mereda. Jadi makanan di luar rumah ni kita lihat secara keseluruhannya pada bulan Mei 8.1%, tapi pada bulan Jun 6.8%, masih ada inflasi ya.
Jadi itu dia Azam. So nak kata dia masih mahal, betul lah dia masih ada inflasi tetapi dia mereda. Ya, berbanding dengan subkumpulan makanan di rumah memang kita lihat bahawa dia banyak reda ya. Contoh makanan seperti semua kategori. Kalau kita tengok susu, keju, telur, beras, roti, bijirin, daging, gula, jam, madu, semua ni, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut, minyak memang tak ada inflasi, sayuran tak ada inflasi. Yang lain-lain tu mereda, semua mereda dan agak kadarnya at 3.2%, still a bit above dia punya average, dia punya kadar inflasi keseluruhan, tapi mereda. Ya. Jadi itu dia. So apa yang kita sedang buat? Okey, saya terangkan bahawa kita dalam free market economy. Dalam free market economy ni kita tak boleh kawal ke semua barang, tapi kita kawal harga dan kita letak ceiling kepada harga-harga barang-barang keperluan ya, barang-barang keperluan. Kemudian ada juga barang-barang keperluan yang kita subsidikan. Itu yang kita buatlah. Ya, jadi saudara Azam, insya-Allah kalau the inflation rate keeps going down, insya-Allah the price of the subkumpulan ni pun akan turun. Dia mereda tapi masih ada inflasi, especially makanan luar rumah. Sebab itu masih terasa lagi. Ya, tu terjawab ke? Ya, terjawab. Ya, Terima kasih. YB. Okey, baik. Ari, silakan tanya soalan. Baik, Assalamualaikum YB, dan saya pun nak mengucap salam takziah kat Kementerian YB. Okey, baik. Ni di pihak pembangkang mempolitikkan jualan ramah dan turun harga barang ni sebab PRN. Jadi saya ingin tahulah ada kekerapan setiap dun tentang jualan ramah ni untuk sampai lebih kerap ke macam mana ke? Ada kekerapan itu. Okey. Kalau tanya pembangkang, memang pembangkang ni, saya minta maaf lah nak cakap, pembangkang ni dia pun tak takut fitnah ke tipu ke apa, dia pun tak takut. Kalau kita jual minyak RM25, dia kata mahal lagi. Dia kata, tapi dia tak ingat pada tahun 2022 minyak pernah mencecah RM43. Ya. Jadi minyak yang 5 kilo tu pernah mencecah RM43. Sekarang ini harga ceiling RM30.90, tapi memang rata-rata dah boleh dapat lebih kurang RM27, jualan ramah RM25, RM24 kita boleh jual. Jadi mereka akan sentiasa cari jalan ya untuk mengatakan macam-macam. Dia pun tak takut lah. Saya pun takut tengok yang mereka ni tak takut nak cakap pasal fitnah ya. Tengok dia tak takut. Kita pula takut tengok dia tak takut ya. Jadi kalau jualan rahmah ni, saya katakan tadi sehingga 3 bulan 8 jualan rahmah bergerak ni 438, dan kita buat di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Melaka, di Johor, di Sarawak, ya, negeri-negeri yang di Perlis pun kita jalan. So negeri-negeri lah. Oh, apa tadi? Hilang. Terjatuh. Bertenang. YB masuk balik. Jangan risau. Okey. Risau kami YB. Ini yang ni sengaja sabotaj ni rasanya. Berapa orang dah buat ke? Jadi tadi data kita ada maklumat, dan kalau kata Sarawak tak ada pilihan raya, kita masuk ke kampung-kampung di Sarawak. Dan kalau 1,000 lebih jualan rahmah itu daripada awal tahun itu memang seluruh negara. Jadi tak betul apa yang mereka katakan tersebut. Cuma mungkin di negeri-negeri yang ada PRN tu mungkin ada lebih kerap. Mungkin, tapi ianya tidak limitkan kepada negeri-negeri yang ada PRN. Kita buat seluruh negara. Sebab orang susah bukan di negeri ada pilihan raya je. Orang susah berada di seluruh negara. Ya, dan tanggungjawab kami untuk memastikan rahmah untuk semua itu dapat kita laksanakan. Ya. Okey. Ya, terima kasih YB. Okey, Abang Kebejatan silakan tanya soalan ya. Okey, Assalamualaikum YB Fuzia.
Salam. Okey. Nak tanya, saya ada satu cadangan. Kalau kata jualan rahmah ni, boleh tak KPDN includekan pet wanita? Sebab apa kita nak tackle masalah pet poverty dekat orang miskin. Ya. Itu cadangan saya. Terima kasih. Itu cadangan yang baik dan kita juga akan sedang mencari harga yang terbaik untuk disposable diapers. Itu juga ada permintaan, ya. Kita juga ada permintaan untuk barang-barang keperluan pelajar. Jadi kita pun sedang mencari rakan strategi berkenaan dengan barang-barang keperluan pelajar seperti shampoo, ya. Sabun mandian dan sebagainya. Jadi kita tu selibat urus tu sedang berterusan, insya-Allah. Cuma buat masa ini kita tawarkan, sebab kita di peringkat permulaan juga, ya. Kita tawarkan yang essentials, ya, seperti beras, minyak, ayam, tepung, sardin, Maggi, biskut, kentang, bawang. Itu antara perkara-perkara asas yang kita tawarkan. Tapi insya-Allah kita akan tambah lagi essentials yang seperti yang dicadangkan ni. Bila you cakap pasal tuala wanita ni, saya baru teringat ada satu syarikat hari tu ada datang jumpa saya, kata mereka bersedia untuk kerjasama. Nanti saya follow up. Terima kasih ingatkan saya. InsyaAllah. Saya teringat syarikat tu. Saya teringat syarikat tu, saya akan follow up insyaAllah. InsyaAllah, Baby. Baik, Azmi No. Silakan tanya soalan. Itu yang pasal ni, sorry. Ini pasal beras tempatan ni, siapa punya komen? Beras tempatan, okey. Beras tempatan saya nak maklumkan. Beras tempatan ni harga dia dikawal. Beras import, harga dia kita tak kawal. Namun, pada hari ini kita terima aduan bahawa beras tempatan ni susah nak dapat. Ya. Jadi tapi beras ni di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras. Dia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Namun kita juga, oleh kerana kita menjaga pengguna, kita juga ambil berat lah, KPDN juga ambil berat. Kenapa beras tempatan ini tidak dapat di pasaran? Susah nak dapat di pasaran, ya. Dan lebih banyak kita dapat beras import. Tapi Alhamdulillah dengan jualan rahmah kita dapat jual yang 5 kilo beras import tu RM12 kita dapat jual. Hari tu kan saya pergi ke kampung ni, saya pergi tengok jualan rahmah ni pakcik ni dia bawa duit RM50, dia beli 4 paket beras. 4 paket beras yang 5 kilo beras import tu. Jadi RM48. Saya cakap, pakcik, ini banyak ni. Dia kata cucu ramai, dia kata. Jadi Alhamdulillah, ada yang saya terharu sangat bila dia dapat beli murah tu. Dengan harga macam RM100 pun banyak barang dia. Kita dah test. Bila kita pergi ke hypermarket, harga dia dalam RM130. Yang dekat jualan ramah RM100. Sama je item dia. Ada pakcik ni kan, dia terus-terus angkat tangan doa untuk kami. Jadi Allahu Akbar. Saya terharu sangat bila tengok macam tu. Jadi itu yang memberikan kami motivasi untuk kerja lagi kuat. Sebab kita tengok kadang-kadang dalam panas, mereka queue panjang dalam panas tu. Nak semata-mata nak beli barang kan. Dan kadang-kadang dalam hujan pun mereka datang juga. Jadi kita pun cuba tambah baik setiap hari, ya. Cuba tambah baik dan kita letak kemah, kita letak kerusi. Kemudian ada negeri-negeri yang letak bagi nombor. Jadi dia tak perlulah beratur, dia tunggu nombor dipanggil dan sebagainya, ya. Jadi bila 10 orang dipanggil, mereka boleh dekat kepada lori tersebut sebab kemudian 10 lagi macam tu. Mereka tambah baiklah hari demi hari. Kita tengok dekat negeri-negeri tu, ya. Itu soalan tadi, sorry, saya nak cakap pasal beras tu. Beras tempatan sebenarnya harga dia harga kawalan. Tu nak maklumkan. Okey. Ini suka'lah buat saya sebab malam ni. Aduh. Okey. Azmino. Assalamualaikum YB dan Assalamualaikum pada semua. Saya ada satu cadangan je lah. Berkenaan cadangan ni mungkin dah dilaksanakan sebelum ni. Antaranya mungkin jangka panjang boleh lah. Mungkin YB, antara cadangan saya lah, merujuk ke satu kedai rahmah tetap lah. Mana rahmah tetap ni sasaran dia pada kawasan-kawasan B40.
macam mana barang-barang ni boleh dapat murah. Saya tengok contoh di kedai-kedai DIY, Nissan semua tu boleh dapat harga RM2 dapat harga murah lah kalau kedai-kedai ni lah, kedai syarikat Cina ni. Apa kata kalau YB boleh tak kalau kerjasama dengan syarikat Cina ni untuk dapatkan bekalan barang murah, barang keperluan lah, seperti sabun, shampoo dan sebagainya. Maksud saya ni, cadangan saya kedai tetap lah, mana tidak bergerak ke sana sini. Jadi orang golongan B40 ni boleh setiap hari boleh mendapatkan barang keperluannya dengan harga yang patut lah. Itu saja cadangan saya, YB. Pasal kedai Kedai tetap. kita sudah ada pengalaman dengan Kedai Rakyat Satu Malaysia yang gagal. Satu ketika itu dulu pernah buat Kedai Rakyat Satu Malaysia tapi dianya gagal. Jadi oleh kerana itu kita merasakan bahawa model itu susah nak kita mungkin takkan buat lagi kerana model itu dia banyak melibatkan management issues ya dan sebagainya. Jadi kalau because sekarang ini kalau dengan kedai cari rakyat ini kita boleh dapat harga borong. Jadi mungkin apa yang kita boleh buat dalam satu DUN itu 2 kali sebulan apabila kita dapat bajet tambahan ini, kita buat 2 kali sebulan, kita pilih 2 kawasan dalam bulan tersebut untuk kita dekati pengundi orang-orang yang B40 ataupun rumah kos rendah ya. Jadi DUN itu kecil. DUN tu selalunya kecil. Jadi kalau kat tempat ni dia tahu dia boleh pergi je. Ya, dan cukuplah untuk berbelanja bulanan. Setakat ini kita ada cadangan, memang ada cadangan, tapi kita nampak dia punya challenges begitu banyak, besar dan lagi susah untuk kita laksanakan dan the potential untuk gagal seperti Kedai Rakyat Satu Malaysia itu ada. Ya, jadi sebab itu kita for now kita akan fokus kepada Kedai Cari Rakyat ni, insya-Allah. Okey, baik. Silakan Abang Adam Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada YB di atas segala usaha bersama dengan almarhum dulu dengan pelbagai inisiatif Rahmah, di Power Rahmah dan sebagainya, dan kita nampaklah kesannya. Harga ayam pun dah turun, kadar inflasi daripada 4% kita ambil dulu dah jadi 2.4%, dan pelbagai yang saya sangat terharu dengan jualan Rahmah dan sebagainya lah. Ketika itu saya berada di Terengganu tengok bagaimana rakyat betul-betul appreciate dengan usaha tersebut, seolah Rahmah ni berada di mana-mana saja, mana-mana tempat dari pelosok. Cuma YB tadi berkenaan dengan kedai Satu Malaysia semua sebelum ni, saya nampak di antara kelebihan yang ada pada YB ni ialah dari segi idea dan implementation. Sebab YB berpengalaman dalam aktivism, dunia aktivism dan sebagainya, dan dulu pernah berkenaan dengan wakaf ni YB. Saya nak mengkhususkan kepada wakaf ni sebab YB champion pada itu sebelum tapi tak sempat nak melaksanakannya. Adakah boleh model wakaf tersebut menjadi salah satu pada inovasi ataupun model untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup ni dengan mewujudkan kedai-kedai ataupun kerjasama dengan NGO dan sebagainya. Dulu kita ada food bank dan sebagainya. Maknanya ada satu formula, idea dan pengalaman YB sebelum ni diintegrasikan dan solusinya adalah berasaskan model wakaf. Itu soalan saya YB. Adakah possible? Terima kasih. Amat possible. Ya. Dan insyaAllah ada satu model yang saya sedang tengok di mana ada satu lori kecil lori comel macam lori transformer. Dia macam dulu-dulu kita ada van yang jual ayam, dia pusing kat kampung tu kan. Dia macam tu, lori kecil, dia macam lori transformer, dia boleh buka dan dia boleh terus di situ bila dia buka tu dia jadi terus macam shelves ya. Dia macam rak-rak yang ada letak ayam, letak sayur, letak beras, letak minyak apa semua tu. Menarik sekali dan saya juga dimaklumkan bahawa kita boleh membantu orang yang susah dengan cara lori itu dibeli menggunakan dana wakaf dan diberi peluang ya kepada mungkin individu atau kelompok untuk berniaga. Dan juga ni lagi saya nak tambah lagi idea tu, di mana zakat
duit zakat tu boleh dimasukkan dalam bentuk e-wallet. Duit zakat boleh masuk dalam e-wallet dan mereka boleh pergi beli di kedai cari rakyat ni. Jadi kita boleh combine elemen-elemen zakat dan wakaf tu. Saya memang tertarik dengan model tu dan saya adalah bercakap kepada pegawai-pegawai saya yang daripada Sekretariat Kos Sara Hidup sebab kita merupakan Sekretariat Majlis Kos Sara Hidup yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi saya dah suruh dah mereka tengok model ini dan lihat bagaimana kita boleh laksanakan. Kalau kita boleh laksanakan ni cantik lah insyaAllah. Jadi kita boleh tolong ramai orang dan kemudian di masa yang sama kita boleh bangunkan usahawan juga. InsyaAllah. Okey, terima kasih YB. Cuma yang keduanya saranan saya supaya menyemarakkan lagi kementerian di bawah YB ini untuk satu konsep ataupun satu dia panggil supaya beban rakyat ini sebenarnya tidak ditanggung oleh kementerian semata-mata. Iaitu contohnya di bawah KKM dia ada satu dia punya slogan dia iaitu merakyatkan KKM. So harapnya KPDN ni pun sama jugalah supaya rakyat dapat bergembeling tenaga, NGO dan sebagainya untuk bersama-sama dengan KPDN supaya beban tu tidak terletak di atas batu jemala YB. Sebab benda ni adalah masa rakyat dan rakyat sepatutnya bersama-sama dengan kementerian supaya tidak ada tunding-menunding, tetapi sebaliknya we are a part of the team. Terima kasih YB. Terima kasih. Ini juga merupakan antara salah satu daripada arah dan hala tuju kementerian. Kan saya katakan tadi di mana saya diamanahkan untuk pimpin retreat dan strategic planning untuk kementerian. Jadi di dalam kementerian kita ada satu sayap iaitu yang kita panggil sayap mendaya upayakan pengguna. Jadi pada pandangan saya pengguna ni ialah satu apa orang kata game changer. Kalau tadi you cakap kan kerajaan yang ditanggungjawabkan, yang diberi tanggungjawab untuk settle masalah. Contohnya kalau barang mahal, kerajaan. Ya, kalau barang tak boleh kawal, kerajaan. Sedangkan pengguna ini juga ialah satu stakeholder yang amat penting. Kalau pada hari ini kita lihat pengguna ini tahap kepekaan dia tu ataupun awareness dia tu rendah. Jadi antara strategi kita ialah mendidik pengguna juga. Ya, mendidik pengguna dan mendaya upayakan pengguna. Jadi apabila pengguna tahu hak dia dan pengguna tahu macam mana mereka boleh kawal pasaran, mereka boleh jadi game changer. Itu dia. Apa tu yang saya sedang berbantu sayap pendaya upayaan pengguna ya, supaya kita identify the gap. Kita nak pengguna yang di sini dari segi kefahaman mereka, ya, dari segi kefahaman mereka, awareness mereka tentang hak mereka dan berdaya upaya ya, ada daya upaya untuk buat keputusan yang bijak berkenaan dengan kepenggunaan. Tapi kalau setakat ini dia dekat sini. Ya, dia dekat sini. Jadi kita nak bridge the gap. Kita perlu buat latihan advocacy dan sebagainya. Pagi tadi pun saya bersama dengan MyCC, kita punya Komisen Suruhanjaya Persaingan, kita buat MOU dengan MCMC. Jadi antara perkara-perkara yang saya nak follow up nanti ialah bagaimana kita nak mendidik pengguna, bagaimana nak atasi scam. Itu cerita lain dah Cik Adi. Sebab sekarang ni scam ni is a daily occurrence ya. Dan bagaimana kita nak didik pengguna supaya tak terjebak ya ke dalam perangkap scam ni. Macam-macam scam hari-hari ya yang kita jumpa. Jadi itu juga di bawah kepenggunaan yang kita boleh empower supaya kita shift daripada kerajaan tanggung segalanya ya. Semua kerajaan kena marah, semua kerajaan ya. Tapi pengguna juga boleh menjadi pengguna yang bijak. Ini yang kita sedang bina dan rancang strateginya, insya-Allah. Dan banyak lagi lah sebenarnya program-program. Kalau ada peluang lain kali saya boleh kongsi bagaimana kita nak bangunkan berkenaan dengan kalau kita tengok kepada SDG ya. SDG tu dan kita lihat kepada setiap SDG itu bagaimana kita nak lihat kepada
peranan kementerian dan peranan pengguna di dalam addressing isu-isu dalam SDG tu. Lebih kurang macam tu. Okey. Okay, terima kasih lagi. Ini last. Okay. Apa yang YB sedang buat sekarang ni, saya mungkin saya akan gelarkan sebagai inovasi proses. Maksudnya mana nak dapat apa suasana macam ni. Kami ni sebagai marhaen boleh bertanya direct. Kalau sebelum ni nak berjumpa dengan menteri-menteri ni kena buat appointment dan sebagainya. Dan YB willing to listen and answer our question. So harapnya sesi begini boleh diadakan dengan kerap lah. Sekerap 1 bulan, setiap bulan dan sebagainya. Bukan sempena PRN ni. So terima kasih YB dan juga host kena beli peluang. Tahniah YB, terus bekerja dan kami bersama YB. Rakyat bersama YB. Terima kasih. At least insyaAllah 2 bulan sekali ke YB sesi macam ni kalau YB sanggup lah. Kalau YB sudi lah. InsyaAllah. Boleh, Okay. insyaAllah. Nura Sofia, silakan. Sila tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YB dan semua panel yang berada di atas, di bawah dan di luar tingkap semua. Okey, YB saya tinggal di area KL. Macam ni saya nak cakap macam mana nak tanya pun ya juga. Soalan sayanya bila kita duduk di KL ni, kita banyak supermarket lah yang boleh kita pergi untuk beli barang, dan barang tu sebagaimana yang diperkatakan oleh YB terkawal dan mudah untuk kita dapati. Cuma saya banyak sekarang ni balik ke rumah mertua di Gerik YB. Okey, di sana YB, mula-mula saya tak percaya bila dia orang duk cakap barang mahal, gula mahal, beras mahal. Saya kata tak, semua tu dalam kawalan, dah okey dah sekarang ni. Macam tu lah kita kan, kita duk bagi terjemahan. Sampai setiap kali nak balik, belilah beras banyak sikit, belilah gula macam tu lah. Sini payah nak dapat apa semua. Dan bila minggu lepas saya balik seminggu saya duduk di kampung, saya cuba buat survey lah. Saya pergi ke kedai runcit yang kat kampung. Gula dijual dengan harga RM3.50. Lepas tu keluar sikit daripada kampung yang saya duduk ni, yang kampung mertua ni, keluar depan sikit dijual dengan harga RM3. Dan saya pergi ke Baling, ke ekonsif contohnya, saya melihat harga RM2.85. Dan saya cubalah tanya-tanya dengan penduduk kampung sinilah, dengan saudara mara ni, tak buat report ke? Dia orang kata tak tahu nak buat report macam mana. Dan dia orang ni banyak yang jual makan lah, kedai makan. Memang dia orang sangat terkesan. Contohnya dia orang beli beras pun macam tu juga. Kalau kena keluar ke Baling contohnya, boleh dapat dengan harga 20 lebih tu, RM29 macam tu. Tapi kalau dalam kampung ni kadang-kadang terdesak, orang tua, ramailah orang susah kan. Kat Gerik ni lagilah kan. Dan saya tanya juga, jadi kalau belilah dengan harga RM35, harga beras jati. Lepas tu kalau beras super cap rambutan tu, yang plastik biru tu, kalau TF Gerik, harga dia RM29 macam tu. Tapi kalau pergi ke ekonsif di Baling, RM33. Dia macam harga yang tak sama ni YB. Jadi soalan saya nak tanya macam mana orang kampung ni nak buat aduan. Macam contoh di Gerik, dia tak ada KPDN lah. Saya tak tahulah ada wakil ke macam mana, tak sempat nak survey yang tu. Jadi macam mana orang kampung nak buat aduan dengan masalah barang tu yang orang kampung ni masih meletakkan memang harga mahal. Walaupun contohnya host dalam ruangan Cik Yani ni selalu membincangkan harga tak naik. Tapi saya bila balik ke Gerik lah contohnya kan, memang dia orang akan mengadu nak jual macam mana, apa ni semua mahal. Kita duduk KL kita rasa macam okey lah. Kan boleh cari bahan mentah tu okey. Soalan Kak Nura ni adalah macam mana harga tu tak selaras dan macam mana orang kampung nak buat aduan? Dua soalan tu. Okey, baik. Okey. Nura. Ya. Sebenarnya kita ada yang kita panggil penyeragaman harga. Okey. Apa maksud penyeragaman harga ini? Maksudnya kalau barang-barang yang kita kawal, memang kita pastikan harga dia seragam. Contoh gula. Gula ni harga dia kita kawal dan dia merupakan barang kawalan. Gula standard, gula biasa tu memang harga dia RM2.85 sekilo.
Ya, yang dapat kat baling tu betul lah tu, RM2.85 sekilo. Kalau harganya dijual dengan lebih mahal daripada harga tersebut, maka tuan punya kedai itu melakukan kesalahan dan boleh didenda. Boleh didenda. Ya, mungkin kerana orang kampung dia macam apa orang kata, alah nak buat macam mana dan nasib kita, ya. Jadi mereka kadang-kadang terima saja. Jadi itulah kadang-kadang ada peniaga yang ambil kesempatan. Sebenarnya tak boleh jual lebih pada RM2.85. Jadi memang mereka tak untung banyak, tapi mereka tak boleh jual lebih pada harga tersebut. Jadi ni saya bagi QR code. Boleh nampak tak? Nampak. Jadi QR code ni boleh print screen. Okay. Jadi QR code ni ialah QR code. Kita ada banyak cara nak buat aduan. Antara aduannya ialah boleh buat melalui Easy Adu. Kita ada online punya apps ya yang kita boleh download dan kita buat aduan. Kita boleh hantar email dan macam-macam lah cara membuat aduan. Namun yang ini yang saya sendiri cadangkan lah untuk digunakan, dan QR code ni sudah pun kita lancar. Ini adalah kita panggil aduan suri sebabnya memang kita nak target kepada wanita, dan kita bagi dalam bentuk fridge magnet, letak dekat fridge, dan senang saja scan QR code. Tak payah nak tengok nombor ke, email ke dan sebagainya. Jadi apabila buat aduan ini, kita punya penguatkuasa akan datang. Kena bagi dia punya alamat tempat kedai dan sebagainya. Penguatkuasa kita ada 2,000 lebih saja seluruh negara. Mustahil kita berada di semua tempat, ya. Dan terutamanya kedai-kedai Aceh macam orang cakap tu. Jadi memang kadang-kadang mereka dapat beat the system lah. Jadi bimbing ahli keluarga kita untuk jadi pengguna yang bijak, ajar mereka nak buat aduan. InsyaAllah kita akan penguatkuasa kita akan datang dan betul-betul lah ambil tindakan, insyaAllah. Macam hari tu ada orang adu pasal ayam, pasal telur ayam. Mereka campurkan grade A dan grade B. Ya, jadi apabila aduan itu datang memang kena compound kepada peniaga-peniaga yang buat macam itulah. Jadi itulah saranan saya, ya, guna QR code ni, ya Cik Nora, ya. Okey. Jelas Kak Nora? Okey. Sebab kita tahu kan YB, kedai-kedai runcit yang kecil ni dia pergi beli kat pasar raya juga. Lepas tu dia naikkan harga sebabkan dia jual balik apa yang dia beli daripada pasar raya tu. Yang ni satu lagi boleh tak? Dia masalah macam ni. Dia tak ada lesen untuk beli daripada pemborong. Itu masalah dia. Jadi sebab mereka tak daftar, mereka kadang-kadang mereka tak ada lesen niaga, mereka tak ada lesen PBT. Jadi itulah masalah mereka sebenarnya, sebab itu mereka beli dekat pasar raya. Kalau mereka ada lesen, dia ada lesen sebagai peruncit, mereka boleh beli daripada pemborong. Itu sebabnya. Lepas tu dia jual balik kepada penduduk dengan harga yang dia sukati, dia nak naikkan berapa. Yeah, they are not registered and they don't tak ikut undang-undang lah. Ya, tu susah juga tu kan, pening juga menteri nak fikir. Ya, tapi kalau kita sampai stage di mana pengguna itu bijak dan pengguna membuat aduan dan akhirnya mereka-mereka ini yang berniaga tanpa lesen, ya, akan berubah lah, sebab mereka tahu bahawa rakyat dah sedar, rakyat dah ada maklumat, rakyat nak perubahan. Jadi akhirnya mereka pun akan cari jalan lah bagaimana mereka boleh mendaftar, ya, mereka boleh dapatkan lesen, dan bila mereka ada lesen mereka boleh beli daripada pemborong dan boleh menjual dengan harga yang dikawal tu. Okey, baik. Abang Wan, silakan. Assalamualaikum Kak J. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ucap tahniah lah kerana 2 hari lepas ada buat jualan rahmah dekat Dun Pancing.
Jadi, okey. Satu lagi saya nak minta pandangan Kak Haji lah. Saya lihat kan sekarang ni kita tak nafikan memang ada kedai-kedai yang sengaja menaikkan harga barang walaupun barang kawalan seperti mana Cik Dora sebut tadi. Dan salah satu saya rasa yang paling efisien lah untuk nak tangani benda ni, kita buat seperti mana yang pernah kita buat dulu di bawah YB Saifuddin Nasution, iaitu melantik penyeras kepenggunaan. Jadi dia boleh membantu penguatkuasa. Kak Haji sebut tadi penguatkuasa tak cukup. Jadi penyeras penggunaan ni dia boleh pergi ke kedai runcit, dia pergi ke pasar raya, dia jadi macam spy lah. Dan dia akan melaporkan sendiri, menghantar ke pejabat KPDN dan KPDN akan hantar penguatkuasa ke kedai yang tersebut. Jadi saya pernah juga syorkan cadangan ini dalam sesi bersama Kak Haji yang lepas. Cuma mungkin sekarang ni mungkin bajet kerajaan tak cukup. Saya faham. Cuma saya minta supaya diadakan kerana itu lebih efisien. Sebab tu saya lihat masa YB Saifuddin tu tidak ada banyak sangat kedai yang berani nak buat. Nanti Kak Haji cerita pasal penyelaras kepenggunaan parlimen. Sebenarnya di awal pentadbiran kerajaan perpaduan ini, kita menyarankan 2 orang penyelaras kepenggunaan satu parlimen. Dulu 1, ya, kita mencadangkan 2. Jadi apabila kita mencadangkan 2, kita berusaha untuk mendapat kelulusan daripada kabinet untuk mendapatkan 2 penyelaras satu parlimen, ya. Supaya dapat membantu lah, tadi macam Wan cakap, ya, dapat membantu jadi mata telinga kepada kementerian. Kemudian apa yang berlaku ialah tengah jalan itu kita tak dapat kelulusan untuk 2. Ya, jadi maka kita kembali semula kepada 1. Kepada 1 untuk setiap parlimen. Jadi apa yang berlaku, sedih nak cakap ni, arwah tak sempat nak lantik. Ya, arwah tak sempat nak lantik sebab lantikan itu di bawah menteri, ya. Jadi tengah proses, tengah susun, tengah vet through, filter dan sebagainya. Dan tak sempat. Tak apalah, insyaAllah apabila menteri yang baru nanti masuk, antara perkara yang awal yang perlu buat ialah lantikan lah, insyaAllah. Itu antara prioritinya yang kita kena buat. Okey, terima kasih Kak Haji. Kak Haji pun sekarang ni dah dibeban dengan tugas pegang pula jawatan menteri yang kosong lagi ni. Tambah beban tugas, jadi apa pun kita harap Kak Haji boleh jaga kesihatan lah. Itulah pun kita doakan. Terima kasih, insyaAllah. Doakan. Assalamualaikum. Host, nak bagi cadangan sikit dekat YB boleh? Ya, ya. Okey, berkenaan dengan penguatkuasaan tu YB, sebab kita orang dekat TikTok ni YB, sebenarnya ada sampai satu masa kita orang ni dah jadi macam staff KPDN. Sebab ada orang datang mengadu harga sekian-sekian, kemudian kita cakap mana ada barang harga murah apa semua. Kemudian dalam room ni kan ada banyak kotak. So ada kebetulan yang panel-panel ataupun berada dekat kotak ni berada di pasar raya. Contohnya nama dia Nick kan. So kita cakap, okay Nick, kau sekarang ni ada dekat pasar raya kan. So, cuba kau on camera tengok betulkah harga dia orang cakap ni mahal. So benda ni dibuat secara live. Dan sebelum ini ada staf KPDN yang memang rajin masuk TikTok ni memberi maklumat berkenaan dengan harga dan sebagainya kan. So cadangan saya, kalau boleh kita buat proses ni terbalik YB. Instead of kita letakkan wakil-wakil KPDN ni di setiap daerah dan sebagainya, why not adakan satu channel ataupun room yang khusus untuk rakyat melaporkan. Maksudnya kalau siapa ada masalah di lapangan, dia masuk room tu macam sekarang ni lah. Situasi macam sekarang ni, andaikan YB ni adalah staf KPDN yang mana kami ni sedang mengadu. So YB pun akan cakap, okay, yang ni tolong buka kamera, tengok kat mana. Boleh saya bercakap dengan yang tokek kedai tu? Maksudnya dekat situ juga secara live kita boleh kenakan compound. Sebab ada bukti-bukti apa semua ni sekarang ni kita ni recorded. Dah dirakam. So yang ini memudahkan dan rakyat akan membantu sebab dia tahu bila dia masuk saja room yang KPDN tu, dia terus dapat penyelesaian. Dan benda tu dia recorded dan masalah boleh dikatakan diselesaikan segera. So kalau inovasi ini dapat dilakukan YB, memang marvelous lah YB. Terima kasih YB. Menarik cadangan tu. Cuma live tu tak boleh malam-malam macam ni lah kan. Sebab nanti mereka tak boleh duduk dekat kedai. Office hour. Ya, dan kita akan promosikan room tersebut. Tak perlu nak sehari suntuk, mungkin separuh hari dan sebagainya. Maksudnya kalau macam siapa-siapa masuk tengah-tengah malam, kita kata, okay, besok kau follow KPDN punya account, besok pukul sekian-sekian kau masuk, kau mengadu terus dengan dia. Kau pergi ke kedai tu kau mengadu. Cepat je laporan tu akan sampai, cepat dia mereka ambil kebijakan. Lebih kurang macam tu. So kita educate orang dan orang akan beri kerjasama. Terima kasih, Abi. Menarik. Nanti saya sampaikan kepada orang kata bahagian aduan. Sebab kita ada bahagian aduan. Mungkin bahagian aduan boleh take up dan buka channel ya untuk aduan.
supaya dan kita try lah this innovation, boleh insyaAllah saya cadangkan. Terima kasih. Baik, soalan terakhir daripada Abang Saiful. Kalau tak bagi dia tanya soalan nanti dia marah saya. Silakan. Mana nak marah, pandai je yang ni. Assalamualaikum Wabi. Assalamualaikum. Saya pun penternak di Kedah. Jom kita buat kampung rahmah. Boleh. Tapi nama saya nak cerita sikit. Okey, first kali YB, tadi ada satu cadangan yang sangat baik daripada audience kita malam ni. Ada seorang tu dia mencadangkan untuk KPDN meletakkan itu kotak QR code, kotak aduan di setiap premis jualan. I think that is good idea. Kan? Jadi pengguna yang membeli di premis tersebut boleh membuat aduan terus bila mereka pergi membeli di premis tersebut. Itu good idea. Saya takut YB terlepas tadi. Ada cadangan. Very good idea. Okey. Sekali YB tentang jualan daging rahmah ni YB. I think dan juga jualan-jualan rahmah ni for us is a temporal measure temporal measure sementara ekonomi menjadi lebih stabil, menjadi kembali memulih. Tetapi untuk jangka panjang contoh dengan jualan daging rahmah tu saya jangkakan sebenarnya ianya melibatkan daging segar tetapi ternakan import. Ternakan import, bukan ternakan tempatan. Untuk long term solution saya rasa harus terus engage dengan the real player, penternak dan sebagainya yang mengetahui masalah kenaikan kos ataupun kos yang belum turun. Naik gila-gila sewaktu PKP sampai sekarang belum turun kos makanan. Yang Apa maksud ternakan import dengan ternakan tempatan tadi? Okey, ternakan tempatan ialah ternakan yang diternak di biak tempatan. Contoh like people like me, kita ternak, kita biakkan dan melibatkan kos-kos yang fix Tetapi ternakan hidup import itu maksudnya ternakan yang dibawa masuk melalui sistem AP yang dia bawa masuk secara murah dan boleh dijual secara murah. Tetapi still ianya ialah temporal in measures kerana ianya tidak menyelesaikan masalah bekalan jangka panjang of self-sustainability for the country. So kita walau bagaimanapun kita nak turunkan harga barang, kita juga harus membantu industri ternakan tempatan supaya kita tidak bergantung kepada ternakan import. Apa suara hilang tu, Saiful? Keras pula dah. Keras. Nanti Kak Ji jawab dulu. Sebenarnya pasal ternakan tadi yang kita buat, yang kita lantik sebagai kita punya rakan strategik tu, dia memang ladang tempatan. Dia memang penternak tempatan. Ada dekat Perlis dia punya ladang. Ya, dan memang saya setuju bahawa sebelum ni kita tidak memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan. Tapi insyaAllah in future kita dah letak dekat bawah Kementerian Pertanian tu, nanti mereka kena jaga juga keterjaminan makanan. InsyaAllah, sebab lama sangat dah kita punya masalah ni kan, kita tak tengok kepada keterjaminan makanan tu. But yang kita buat ni ialah daging ternakan tempatan. Ladangnya dekat Cuping, di Perlis. Okay. Jadi apa lagi tu? Memang in the long term dia punya kos sara hidup ni dia macam ni lah. Apabila rakyat ni dia punya pendapatan meningkat, pendapatan dia meningkat dan ini yang kita ada inisiatif nak naikkan pendapatan rakyat ni. Apabila pendapatan dia meningkat dan dia ada disposable income yang tinggi, apabila dia ada disposable income yang tinggi, maka dia apa orang kata, dia tidak akan terasa kos sara hidup itu sebab dia ada surplus duit untuk berbelanja. Sekarang ni kita terasa sangat kos sara hidup itu kerana kita punya pendapatan tu bila tolak makan, minum, tolak sewa rumah, kita tolak pengangkutan, kita tolak keperluan anak-anak sekolah, apa-apa semua, kita tak cukup. Kita negatif. Sebab itu yang kita terasa sangat. Tapi kalau pendapatan kita tinggi,
kita boleh uruskan kos sara hidup tu dengan baik. Jadi kita tak ada masalah berkenaan dengan menguruskan kos sara hidup. Sebab itu strategi kita bukan setakat jualan ramah long term strateginya, tapi oleh kerana ianya kos sara hidup di bawah kami. Inisiatif Pendapatan Rakyat bukan di bawah kami, di bawah kementerian lain. Tapi di bawah kami pun, kami ada juga usaha-usaha untuk membangunkan pembangunan perdagangan dalam negeri. Sebab itu tanggungjawab kami juga. Kami juga lihat kepada jualan langsung, kami juga lihat kepada distributive trade, kami lihat kepada franchise. Ini antara perkara-perkara yang kami buat. Macam tadi, kita tanda tangan MOU dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Saya nak beritahu Cik Yani dan semua-semua kat sini bahawa kita beri pendaftaran percuma kepada pelajar yang nak buka syarikat. Seramai 33,299 pelajar sepenuh masa sudah pun punya bisnes dan mendaftar dengan kami. SSM di bawah KPDN. Ya, jadi itu juga usaha kita. Ya, untuk membantu membangunkan environment untuk perdagangan itu, trade itu dapat kita semarakkan. So kita peruntukkan 10 juta ringgit dan kita masih ada berbaki 5.78 juta ringgit untuk para pelajar sepenuh masa dan juga B40 untuk daftar secara percuma dia punya syarikat. Jadi ini boleh merebut peluang ni juga. Ya. Baik. Kak Melly, sebenarnya kita dah tutup session ni, tapi saya naikkan juga mungkin after session ni kita boleh berbincang Kak Melly walaupun ketiadaan YB nanti. Boleh Kak Melly? Sebenarnya okey. Ada soalan ke? Ada soalan sila YB bagi. Silakan. Okey, terima kasih. Satu je lah soalan ni sebab masih bermain menitir di bibir sebelah sana tu kan. Okey, terima kasih Yani dan apa khabar YB? Soalan saya kan lanjutan daripada jualan rahmah yang melibatkan 4 pasar raya yang terdiri daripada Maidin, Lotus dan Speed 99 dengan Econsave tu. Betul YB? Maksud Melly mereka 4 ni adalah rakan strategik yang terlibat dalam yang jualan rahmah yang memberi different price daripada pasar raya yang lain. Mereka antaranya, ada banyak. Antaranya. Okey. Tak apa, soalan saya, adakah dengan kewujudan strategi ini yang dikenali yang diperkenalkan oleh Kementerian YB, ia sebenarnya boleh pula secara tidak langsung ataupun secara langsung ke saya mendapat feedback yang kononnya timbul pula secara monopoli dari sudut harga barang apa semua tu dan secara tidak langsung membunuh pula peruncit-peruncit yang kecil yang berada di jauh daripada kawasan bandar ini yang mereka ni menjadikan perkara itu sebagai faktor untuk menaikkan harga yang dijual daripada harga biasa seperti mana yang sahabat yang naikkan tadi. Apakah perkara ini ada kebenaran dari segi macam tu YB? Itu soalan saya. Depa ni kan macam saya kata, depa ni tak takut nak menipu, depa tak takut nak fitnah ya. Dia monopoli ni apabila ada satu je syarikat. Satu je. Jadi sekarang apa yang kita buat? Kita create competition sebenarnya. Dia terbalik. Bila kita buat jualan rahmah ini, kita create competition. Ya, di mana yang lain-lain pun kena ikutlah competition tu. Kena bersaing sebab mereka pun nak tarik juga pelanggan. Ya, mereka nak tarik juga pembeli. Jadi mereka pun kena tawar. Mereka pun kena turunkan harga mereka. Jadi itu satu. Tak betul. Monopoli pun tak faham. Ya, kalau tak faham monopoli tapi nak main juga, nak tembak juga, nak cari salah juga. Dia terbalik. Monopoli tu bila ada satu. Gula pun bukan monopoli. Gula ada 2 syarikat. Kita ada CSR dan kita ada MSM. Ya. Memang kita ada Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah KPDN yang kita memastikan bahawa ada persaingan. Ya, persaingan itu berlaku dan persaingan itu sihat. Ya.
Jadi strategic partner kita ramai. Sebab mereka kena sanggup kongsi rezeki mereka. Subsidi pada kerajaan separuh, mereka bagi lagi separuh diskaun. Jadi bila situ ada competition, ramai-ramai berebut-rebut. Berebut-rebut nak jadi strategic partner. Sebab mereka nak guna jenama rahmah itu. Jenama rahmah itu hebat. Dan jenama rahmah itu boleh menarik orang kata ramai orang. Sebab bila dia orang tahu rahmah aja, dia orang tahu bahawa dia kan ada sale kau-kaunya, menunya harga murah dan sebagainya ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, sama ada dia membunuh peruncit-peruncit kecil? Tidak. Sebab dalam jualan rahmah bergerak ini, kita juga menawarkan kepada peruncit-peruncit untuk bergerak. Bukan saja dia ada kedai dia, tapi dia juga boleh ada lori dan bawa produk dia keluar. Ya, ke kampung B40 pula. Itulah konsep kedai cari rakyat. Dengan lori ini, kita tidak main big players dah. Dengan lori ini adalah direct. Sama ada pemborong dan juga peruncit kita beri peluang. Tapi syaratnya harga itulah. Tapi kalau peruncit, dia boleh jual sebab dia ada lesen. Kalau dia ada lesen dan dia boleh beli daripada pemborong, dia boleh jual dengan harga yang baik. Ya, margin dia mungkin sikit tapi dia boleh jual volume sebab ramai orang datang. Jadi kita beri peluang. Jadi yang dalam kita punya jualan ramah bergerak, big players macam Econ-Safe, Maiden tak terlibat pun sebab mereka tak pandang ni kecil, untung kecil mereka kata ya. Jadi mereka hanya buat di pasar raya mereka ataupun di luar premis. Jadi itu juga untuk menunjukkan bahawa kita tidak membunuh peruncit, kita memberi peluang pula kepada peruncit ya untuk bawa lori tu, pergilah carilah kawasan yang boleh ada B40 dan mereka boleh buka. Dia senang je, dia buka je lori dia kat situ. Dia buka je lori dia kat situ, sebelum tu dia wawarkan, kita dah bagi tahu, kita dah guna kita punya website untuk wawarkan, dah bagi tahu di mana berada kedai cari rakyat ni dan pukul berapa. Dan boleh buka je dan jual ya. Dan selalunya saya tengok gambar-gambar tu di akhir 3 jam tu yang tinggal kotak lah. Kotak je dah habis dah. Minyak habis, beras habis, Maggi habis dah ya. Jadi so not right, tak betul. Bagi tahu kat depa, jangan, tak takut ke fitnah, tak takut ke cerita-cerita tak betul. Asyik-asyik ada je yang mereka spin. Jadi rakyat kena kritikal sikit, fikir apa yang mereka cakap tu banyak yang tidak betulnya. Nak masuk syurga tapi dengan fitnah ya. Terima kasih YB. Dia sebenarnya saya rasa dia tergugat dengan harga barang yang sekarang ni mampu milik dan semakin turun macam ayam tu sendiri. Betul. Kan? Dia duduk main isu ayam tu YB hari-hari dulu. Ayam mahal. Bila ayam harga turun dia senyap lah. Lepas tu dia kata pula ada monopoli daripada syarikat kerajaan Madani nak bagi Cina je untung macam-macam. Dia pertikaian nasional YB So terima kasih banyak-banyak YB kerana luangkan masa. YB rehat banyak-banyak sikit. Kita sekarang ni makin sibuk nampaknya. Okey, lebih jaga diri sama. Terima kasih. Terima kasih. Jaga kesihatan YB. Terima kasih. Terima kasih YB. Yang ni tolong jangan bakar YB yang ni. YB ni fighter. Tu dah ngangguk tu betul bakar tu jangan. Jangan fighter. Nampak aja lembut macam itu. Jangan dicuba. Don't play. Don't play. Lawan tetap lawan. Hampa tak pernah kena marah dengan dia. Kacau. Dengir. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih jemput. Terima kasih YB. Ada masa saya jumpa lagi. Masuk lagi. Okey. Baik. Assalamualaikum. Kami memang perlukan kehadiran YB dari masa ke semasa. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Walaupun hari ni sebab saya pun tadi terlewat sebenarnya. Sebab tu sebenarnya tadi maafkan saya atas kelewatan saya. Saya terlalu penat sehingga teroverslap. Baik.
berkenaan dengan harga barang tadi dah terjawab kot. Berkenaan dengan apa yang korang nak tanya, dan saya tak boleh naikkan ramai-ramai sebab yang tadi tu yang lambat request first come first serve lah. Macam tu. Sebab yang request mula-mulanya Ari, Abang Wan, Tokai Kambing kan. Yang lain tu lambat. Jadi tak bolehlah naikkan. Okay. Kalau nak naik sekarang boleh je nak naik. Ada apa hal nak naik. Tapi kita bincang sekejap berkenaan dengan harga barang tadi, adakah terjawab atau tidak. Lepas tu kita